Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-648 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi sedikit sebanyak daripada Al-Quran Kalamullah. Moga-moga ada manfaat dan kebaikan untuk saya dan juga setiap daripada kita. Ahlan azaz, ahlan sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok, begitu juga di FB. Ahlan Nin Ang, Kamiza, Kati Khairuddin, As-Sulaimi, Sharifah Alia, Amira, Mas Azwa, Icha Yunus, Zaliha Kamaruddin, Anas Sukaimi, Murzana Muhammad Ali, Galik Spirit, Fatimah Cikmat, Safia Sapian, kemudian Anas Sukaimi, Hajarah Zai, Icha Yunus, Az-Zahra dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Sebab kita dah lama tak buat Hayati Quran, rasanya hampir sebulan. Semasa persiapan saya nak menunaikan umrah pada pertengahan bulan 11, beberapa hari kita tak dapat nak buat. Dan kemudian lepas balik umrah pun ada jet lag dan letih dan tak sempat nak buat. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk tag balik rakan-rakan yang mungkin kita biasa dengar nama mereka dalam Hayati Quran supaya dapat bersama. Tadi pun saya terlewat 5 minit sebab ada masalah pada stand. Stand yang lagi satu ni ada masalah. Lalu kita bermula lewat 8.35. Namun harapnya dan doanya mudah-mudahan kita dapat istiqamah pada melakukan perkara yang kita telah mulakan insya-Allah. Hari ini kita nak lihat kembali permulaan muka surat yang ke-182, permulaan juz yang ke-10. Lalu mohon sahabat-sahabat buka Al-Quran, bantu catatkan di ruangan komen, memudahkan yang join. Kemudian kita berada pada Hayati Quran siri 648, muka surat 182, surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-41. Ayat 41 surah Al-Anfal, surah ke-8, muka surat 182. Seperti biasa, kita nak baca dahulu ayat ini kerana setiap patah huruf Al-Quran diberikan ganjaran yang luar biasa besar. Asyarah hasanah, 10 ganjaran untuk setiap satu huruf yang kita baca daripada Al-Quran. Lalu minta sahabat-sahabat untuk ikut baca bersama.
Sebab saya tak dengar pun suara sahabat-sahabat bagaimana. Jangan risau. Yang penting kita ikut baca berdasarkan kemampuan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Jom kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Minta maaf kalau suara tak berapa sedap, sebab taklah boleh nak dibandingkan dengan Syekh Mishari, Masya Allah. Lalu semalam dekat Shah Alam di Masjid Negeri, Syekh Mishari datang untuk solat Isyak. Dan selepas Isyak beliau membacakan surah Ar-Rahman dan juga surah Al-Fatihah. Lalu suara dia Masya Allah. Suara dia Masya Allah. Kelebihan yang Allah kurniakan. Saya pasti ada juga di antara sahabat-sahabat yang semalam hadir di Masjid Negeri untuk solat fardu Isyak ataupun join secara live online, ataupun ada yang sempat join ketika di Masjid Wilayah ataupun di Masjid Bukit Jelutong pada beberapa hari yang lalu. Namun Masya Allah, keindahan Al-Quran, keindahan suara yang Allah kurniakan dahsyat. Okey. Lalu jom kita lihat yang pertama berkenaan tentang ringkasan. Apakah ringkasan ayat yang ke-41 yang kita baru baca sebentar tadi? Maka dalam tafsir Al-Wasid, penulis pada waktu itu merungkaikan, maka ringkasan ayat yang ke-61, Allah menerangkan tentang pembahagian harta ghanimah, harta rampasan perang yang diperolehi selepas umat Islam beroleh kemenangan. Maka ayat yang ke-41 fokusnya adalah berkenaan tentang pembahagian qismatul ghanimah, pembahagian harta rampasan perang yang umat Islam dapat setelah beroleh kemenangan, setelah melalui sesuatu peperangan dan sebagainya. Maka itu adalah ringkasan ayat yang ke-41 secara ringkas. Kemudian kaitan, apakah kaitan ayat yang ke-41 dengan ayat-ayat sebelumnya, seperti ayat yang ayat yang ke-37, 38, 39 dan 40. Maka kata para ulama tafsir, kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah pada ayat-ayat yang sebelumnya Al-Quran menceritakan berkenaan tentang perlu berhati-hati dengan perancangan musuh. Perlu berhati-hati dengan perancangan musuh. Kemudian Al-Quran ingatkan juga kewajipan untuk berperang melawan musuh yang pada waktu itu berterusan menentang agama Allah. Dan ini kita boleh lihat pada ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kewajipan untuk berperang, melawan, mengangkat senjata, mempertahankan agama kepada musuh-musuh yang berterusan menentang agama Allah, menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga, ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang perkara-perkara yang berlaku sebelum daripada peperangan.
Maka ini pada ayat-ayat sebelum ayat 41 menerangkan tentang perancangan jahat musuh, menerangkan kewajipan untuk berperang menghadapi musuh yang berterusan menentang agama Allah, memusuhi agama Allah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sebelum daripada peperangan. Sementara ayat 41 kaitan dengan ayat sebelum ini, Allah menerangkan tentang perkara yang berlaku selepas daripada peperangan. Seperti bila beroleh harta rampasan perang, bagaimana pembahagian dia, bagaimanakah pada waktu itu aturan dan susunan dia. Maka ini adalah kaitan ayat yang terdahulu dengan ayat 41, di mana ayat yang terdahulu menceritakan perkara-perkara sebelum peperangan, sementara ayat 41 menceritakan tentang perkara selepas daripada selesainya peperangan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, sama ada di TikTok ataupun di FB Umar Aziz, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan kita yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kita telah lihat ringkasan, kita telah lihat kaitan dengan ayat yang terdahulu. Kita nak perhatikan terjemahnya. Maka jom kita lihat terjemahan ayat 41. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu. Daripada alima ya'lamu, daripada ilmu, daripada pengetahuan. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu, annama, bahawa sesungguhnya, ghanimtum, ma, apa-apa yang, ghanimtum, kamu perolehi sebagai harta rampasan perang. Ghanimtum, daripada situ datangnya ghanimah. Ghanimtum, apa-apa yang kamu perolehi daripada harta rampasan perang. Apakah yang dimaksudkan dengan harta rampasan perang? Harta yang umat Islam dapat setelah menempuhi peperangan dengan orang yang tidak beriman. Itu dipanggil ghanimah. Harta yang umat Islam dapat setelah menempuhi peperangan dengan orang yang tidak beriman. Kalaulah umat Islam dapat harta tanpa peperangan, maka itu dipanggil al-fai. Fa ya hamzah, al-fai. Amalul fai, harta fai, harta yang dapat tanpa melalui peperangan. Contohnya umat Islam datang dengan tentera kepada musuh-musuhnya dan mereka menyerah, kalah begitu sahaja, maka itu tak dipanggil ghanimah, itu dipanggil malul fai, harta fai. Itu perbahasan yang lain. Min syai'in, apa-apa yang kamu perolehi daripada harta rampasan perang. Min syai'in, daripada sesuatu apa pun. Fa'anna, maka sesungguhnya, lillahi, untuk Allah, khumusahu, 1/5, walir rasul, dan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walidhil qurba, dan untuk kaum kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang terdekat, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, dan untuk para musafir dalam kurungan yang terputus bekalan mereka. In, jika, kuntum, adalah kamu, amantum, beriman dan percaya, billahi, kepada Allah, wama, dan jika, dalam kurungan, dan jika kamu beriman dan percaya, wama, kepada apa-apa yang anzalna, kami telah turunkan, ala abdina, ke atas hamba kami, yaumal furqan, pada hari furqan. Nanti kita akan terangkan apakah maksud furqan. Yaumal taqal jam'an, yauma, pada hari, iltaqa, telah bertemu, al-jam'an, dua pasukan, dua kumpulan. Wallahu, dan Allah, ala, atas, kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, qadir, maha berkuasa. Maka ini terjemahan yang mana saya baca laju sebab sahabat-sahabat pun ada terjemahan pada Al-Quran masing-masing. Dan kalau tak ada, nanti boleh rujuk kemudian.
Lalu, apakah mesej yang ada pada ayat ini? Daripada terjemahan. Kalau kita tengok terjemahan, apakah mesej yang kita boleh dapat daripada ayat ini? Secara ringkas, daripada ayat ini ada 3 mesej yang kita dapat. Ada 3 mesej yang kita bila kita tengok terjemah, kita boleh terus dapat mesej-mesej tersebut. Apakah 3 mesej yang ada pada ayat ini? Mesej yang pertama adalah Allah berfirman, kita lihat terjemahan, kita keluarkan mesej tersebut. Firman Allah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mesej yang pertama. Firman Allah, dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya perlu dibahagikan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk ahli keluarga terdekat Rasulullah, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, serta para musafir yang keputusan bekalan makanan. Ini mesej pertama. Allah menerangkan tentang pembahagian harta rampasan perang. Ini mesej yang pertama. Mesej yang jelas yang kita boleh lihat daripada permulaan ayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terjemahan ayat yang ke-41. Apakah yang kita boleh lihat daripada mesej yang kedua? Maka mesej yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada mesej yang kedua, kamu akan buat apa yang Allah suruh, dalam kurungan, kamu akan buat apa yang Allah suruh jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada hamba kami pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya 2 angkatan tentera Islam di medan peperangan Badar. Maka itu mesej yang kedua. Orang yang benar-benar beriman, dia akan buat apa yang Allah perintahkan. Maka itu mesej yang kedua. Pun jelas daripada terjemahan kita boleh dapat. Dan mesej yang ketiga, ini kita selalu dengar, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu, atas segala perkara. Maka ini adalah 3 mesej yang sebenarnya bila kita baca terjemahan kita boleh dapat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Adakah sahabat-sahabat dapat 3 mesej tadi? Itu secara ringkas. Dengan kita lihat terjemahan, kita lihat ayat Al-Quran, kita boleh dapat 3 mesej ini. Namun, apakah tazakkur? Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Tadakkur dia. Tadi mesej tadabbur dia. Tadakkur yang kita boleh dapat, yang pertama daripada perkataan wa'lamu. Wa'lamu. Wa'lamu kata dasarnya adalah alima ya'lamu ilman ataupun uluman. Apakah maksud daripada kata dasar wa'lamu? Ianya adalah perintah untuk mempelajari ilmu. Maka bila Allah sebut wa'lamu, walaupun terjemahannya adalah dan ketahuilah, tetapi maksudnya adalah ianya adalah perintah Allah untuk menuntut ilmu. Lagi-lagi perkara yang berkaitan tentang hukum ahkam, lagi-lagi perkara yang berkaitan tentang perbuatan yang patut dilakukan oleh seorang hamba. Maka pengajaran yang pertama yang kita dapat daripada perkataan wa'lamu, Allah mengingatkan saya dan kita untuk mempelajari ilmu, lagi-lagi ilmu yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Para sahabat dalam peperangan,
Maka Allah suruh pada waktu itu mereka tahu, mereka pelajari berkenaan tentang bagaimana nak membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Kita pula sebagai hamba, maka ada keadaan-keadaan yang contohnya bila kita berniaga, belajar ilmu tentang perniagaan. Bila kita bekerja, belajar apakah perkara yang sepatutnya seorang pekerja lakukan. Nak berkahwin, belajar tentang apa hukum ahkam tentang perkahwinan. Pada waktu itu nak buat sesuatu, belajar. Nak solat, belajar ilmu tentang solat. Nak berkhidmat untuk ibu bapa sebagai seorang anak, belajar kewajipan dan tanggungjawab sebagai seorang anak dan sebagainya. Maka wa'lamu, pengajaran yang pertama adalah peringatan untuk manusia sentiasa mempelajari ilmu, lagi-lagi ilmu yang berkaitan tentang urusan kehidupan seharian. Perkara yang pada waktu itu berkaitan tentang urusan seharian. Jika nak menjadi pemimpin, maka ilmu tentang kepimpinan. Bila nak menjadi seorang hakim yang memutuskan, maka kena mempelajari ilmu tentang pada waktu itu bagaimana Islam menekankan tentang sikap dan sifat seorang hakim dan sebagainya. Maka pengajaran yang pertama daripada wa'lamu sebenarnya adalah peringatan Allah kepada kita bahawa pentingnya untuk mempelajari ilmu, lagi-lagi ilmu yang berkaitan dengan urusan kehidupan seharian kita. Pengajaran yang kedua, bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang pembahagian harta ghanimah, harta rampasan perang, firman Allah, annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Bila Allah sebut sesungguhnya apa-apa yang kamu perolehi daripada harta rampasan perang, maka begini-begini pembahagian dia. Maka kata para ulama, sebenarnya di situ ada pengajaran bahawa apa pun harta yang kita perolehi, sama ada harta rampasan perang ataupun harta-harta yang kita dapat melalui pekerjaan perniagaan dan sebagainya, maka sebenarnya pada waktu itu ada bahagian-bahagian yang perlu kita asingkan dalam bentuk zakat, pembahagian yang wajib, dalam bentuk sedekah, pembahagian yang walaupun tak wajib tetapi digalakkan. Kata para ulama, syukran lillah, sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang ada orang pertikaikan, kenapa saya nak kena bagi ke sana? Kenapa saya perlu zakat, perlu sedekah? Ini harta saya, ini milik saya. Maka kata para ulama, pada harta-harta yang seperti para sahabat, walaupun dapat setelah berjuang, setelah pada waktu itu luka, setelah daripada mengorbankan nyawa dan sebagainya, maka harta-harta itu tetap ada pembahagian dia. Sebenarnya peringatan daripada Allah pada apa pun harta yang kita perolehi, maka ada pembahagian yang Allah telah tentukan, sama ada pembahagian yang wajib seperti zakat ataupun pembahagian yang digalakkan sunat seperti sedekah. Kerana dengan kita bahagi-bahagikan harta kita, kita berikan harta kita, itu adalah tanda kesyukuran kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada perkataan ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah, orang yang berperang pun ada pembahagian dia sebagai tanda bersyukur sebenarnya. Sebagai tanda bersyukur sebenarnya. Maka itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga daripada perkataan lillah, fa anna lillah. Sebenarnya di dalam pembahagian harta rampasan perang, walaupun adanya perkataan untuk Allah, tetapi tidak ada pembahagian untuk Allah. Tak ada pembahagian harta rampasan untuk Allah. Yang ada adalah pada waktu itu pembahagian untuk Nabi selagi mana Nabi hidup, ahli keluarga Nabi, dan juga untuk anak yatim, orang miskin dan orang musafir yang terputus bekalan. Walaupun disebut 6, tetapi pada waktu itu pembahagian adalah kepada 5. Sebab Allah tidak ambil apa-apa. Maka kata para ulama, Allah menyebut fa'anna lillah, untuk Allah.
bukan kerana Allah inginkan harta. Tetapi pengajaran yang ketiga, dalam pemberian kita, dalam apa yang kita lakukan, fa'anna lillah, sebenarnya peringatan untuk ikhlas. Fa'anna lillah, dalam tafsir Al-Wasit menyebut, sebenarnya ianya adalah peringatan untuk ikhlas. Allah tak perlukan langsung pada waktu itu sebarang daripada harta kita. Allah pada waktu itu tidak perlukan apa-apa. Maka sebab itu disebutkan di sini, yang dimaksudkan dengan fa'anna lillah pada waktu itu sebenarnya adalah gambaran tentang ikhlas. Pengajaran yang ketiga. Sebab itu amalan yang kecil apabila berserta dengan ikhlas, ianya menjadi besar. Amalan yang tampak besar, kalaulah tidak ada ikhlas, maka pada waktu itu ianya menjadi haba'an mansura, tidak bernilai. Maka fa'anna lillah, pengajaran yang ketiga daripada ayat ini adalah bukan Allah nakkan harta rampasan, Allah nakkan bahagian daripada harta rampasan tersebut, tetapi Allah ingatkan agar pada waktu itu ikhlas. Fa'anna lillah, itu adalah maksud daripada perkataan fa'anna lillah. Pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat secara ringkas, kita tak sempat nak kupas semua secara detail. Pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat daripada perkataan in kuntum amantum billah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Apakah maksud daripada ungkapan tersebut? Maka pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat, dalam tafsir Al-Wasit menyebut, Allah menyuruh kita untuk menerima, untuk redha, untuk pada waktu itu melakukan apa jua ketetapan Allah, walaupun harta rampasan perang tersebut kita sayang, sebab kita dapat melalui susah payah dan sebagainya. Allah suruh untuk kita redha dengan ketetapan Allah. Kenapa? In kuntum amantum billah, jika kita benar-benar percaya dan beriman kepada Allah. Itu pengajaran yang keempat. In kuntum amantum billah, mengingatkan manusia pada waktu itu untuk buat apa yang Allah suruh, sebab dunia ini keseluruhannya adalah ujian keimanan manusia. Dunia ini segala apa yang berada padanya adalah ujian, sama ada manusia akan ikut perintah Allah atau sebaliknya. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah, pada waktu itu dia akan redha, dia akan ikut, dia akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang kita boleh dapat daripada in kuntum amantum billah. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah, walaupun harta rampasan perang itu dapat melalui jalan yang susah, tapi kita akan tetap beri 1/5, kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kat sini banyak orang yang pada waktu itu gagal. Manusia dapat melakukan sesuatu amalan kerana kekuatan iman dia. Amalan yang besar, kalau iman yang kuat, mudah untuk dilakukan. Amalan yang kecil, manusia tak akan mampu lakukan apabila iman dia pada waktu itu lemah. Terima kasih Ummi Abi, terima kasih Ali Dani dan juga sahabat-sahabat yang lain. Pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan abdina, wa ma anzalna ala abdina. Dan ini kita nampak pada perkara-perkara yang Allah nak memuliakan Nabi, Allah nak memuji Nabi, Allah banyak menggunakan perkataan abdun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, suratul Kahfi. Subhanalladzi asra bi abdihi laila, suratul Isra. Maka bila Allah Subhanahu wa taala nak memuji Nabi, kami kurniakan, kami turunkan kepada Muhammad, tapi Allah gunakan perkataan abdun. Maka di sini pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat, sebenar-benarnya kemuliaan kita adalah apabila kita bersifat hamba. Kemuliaan kita adalah apabila kita berkelakuan sebagai hamba Allah.
kemuliaan kita adalah apabila kita berkelakuan sebagai hamba. Kalaulah kita sombong, sebenarnya di situ terletaknya kehinaan kita. Itu pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan abdina. Kemudian pengajaran yang keenam, bila Allah sebut Yaumal Furqan, Yaumal Furqan, hari pemisah, merujuk kepada Badar. Kenapa Allah secara khusus highlightkan Badar? Kata para ulama, sebagai peringatan untuk bersyukur di atas nikmat Allah. Kamu menang kerana bantuan Allah. Kamu beroleh kejayaan kerana bantuan Allah. Maka disebutkan secara khusus nikmat-nikmat yang tertentu sebagai peringatan untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pengajaran yang ketujuh yang kita boleh dapat daripada penghujung ayat, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pengajaran yang kita boleh dapat, Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kepada para sahabat dengan peperangan yang mereka lalui. Allah nak ingatkan kemenangan yang kamu perolehi adalah kerana bantuan Allah, adalah kerana pertolongan Allah, adalah kerana ketetapan Allah, kerana Allah yang maha berkuasa. Maka juga pengajaran untuk kita, apapun yang kita ada, apapun yang kita miliki, apapun yang kita perolehi daripada pelbagai nikmat, sebenarnya itu adalah kurniaan Allah, bukan kerana kita yang dapat perolehi, kita yang berhak, kerana yang berkuasa hanyalah Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita akan sambung ayat 42 esok. Minta maaf jika lambat kita mulakan perkongsian kita. Kita jumpa jam 6 petang nanti dalam program Mahsyar, insya-Allah. Kita ada mulakan program yang baru, program Mahsyar. Program Mahsyar jam 6 sebab Al-Azkar dah habis. Kita dah selesai kitab yang kedua pada perkongsian sebelah petang. Kita mulakan dengan Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum pada waktu Covid dah selesai. Al-Azkar pun selesai sebelum saya berangkat umrah. Kita masuk kepada buku yang ketiga. Maka amat baik jika sahabat-sahabat nak join daripada awal boleh, iaitu buku menceritakan tentang perjalanan hidup daripada sebelum kita lahir sehinggalah kita masuk ke syurga, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada api neraka dengan buku yang bertajuk Mahsyar. Nanti kita akan mulakan pada petang nanti siri yang pertama hari ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi, insya-Allah.